Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan tengok subtopik yang kedua di bawah unit 1, pendidikan kesihatan, iaitu penyalahgunaan bahan. Okey, sekarang ni kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan. Okey, bahan dekat sini ialah bahan-bahan yang terlarang. Contoh dia macam dadah, macam arak dan gam. Itu 3 bahan terlarang. Okey, penyalahgunaan ni pula ialah bila awak menggunakan bahan tu dengan cara yang salah. Saya bagi contoh, ubat yang awak ambil dekat farmasi, dekat klinik, itu ialah dadah. Itu ialah dadah. Jadi dadah ni antara bahan-bahan yang terlarang lah. Tapi bila awak tak sihat, macam contohnya awak demam, awak ambil Panadol 2 biji dalam masa 1 hari. Okey, itu dikira sebagai, walaupun awak ambil dadah, bahan yang terlarang, tapi awak ambil dalam kuantiti yang betul pada masa yang betul. Jadi itu tidak dikira sebagai penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan ni ialah bila awak sihat tapi awak ambil ubat dalam kuantiti yang banyak. Itu kita kira sebagai penyalahgunaan bahan. Okey, awak boleh baca dekat sini, penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak dan gam boleh menyebabkan ketagihan. Okey, bahan-bahan ini boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang hilang pertimbangan. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang negara dan agama. Perbuatan ini boleh membahayakan penagih, keluarga dan masyarakat. Okey, seterusnya kita akan tengok pula kesan penyalahgunaan bahan ataupun risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri. Okey, yang pertama sekali, orang yang mengambil bahan terlarang ni ataupun orang yang menyalahgunakan bahan ni ialah orang pertama yang akan menerima kesan dia ataupun risiko dia. Apa kesan dia? Kita tengok daripada segi fizikal. Daripada segi fizikal, penampilan tidak terurus dan tidak normal, tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan, perut terasa sakit, kadang-kadang muntah dan cirit-birit sehingga menyebabkan berat badan terjejas, mata akan kelihatan merah dan berair, serta hidung berhingus, fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan dan mempengaruhi sistem pernafasan, saraf jantung, metabolisme dan otot-otot. Itu dari segi fizikal lah. Kalau dari segi janin ni maksudnya untuk perempuan. Perempuan dia mengandung tapi dia menyalahgunakan bahan. Jadi apa kesan penyalahgunaan bahan ni kepada baby yang dikandung oleh perempuan tu? Okey, yang pertama, saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh. Okey, keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot, mengalami kekurangan berat badan dan mengalami kecacatan. Ini antara kesan-kesan yang akan dialami oleh bayi yang dikandung oleh perempuan yang menyalahgunakan bahan tu lah. Okey, yang ketiga, merosakkan saraf yang terdapat di dalam tubuh dan menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit dan seperti sindrom dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Psikiatri ni apa? Komplikasi psikiatri ialah kecenderungan seseorang mengalami penyakit mental. Maksudnya dia akan ada kecenderungan untuk dapat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental lah. Okey, contoh depresi, contoh anxiety, semua-semua tu. Okey, yang keempat, kesan kepada hati. Hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut dan mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih sempurna. Okey, contoh awak ada satu mesin basuh kan? Mesin basuh tu dia boleh basuh 7 kilo baju dalam satu masa. Tapi awak pergi bubuh dalam mesin basuh tu sampai 10 kilo. 10 kilo. Lama-lama mesin tu akan rosak. Sama juga dengan badan kita. Dia ada kuantiti yang dia boleh, badan kita ni ada kuantiti yang dia boleh proses. Tapi bila kita ambil lebih, badan kita akan ada masalah untuk proses bahan-bahan tu. Jadi kalau macam dadah ataupun arak ataupun gam ni, dia akan memberi kesan kepada hati. Hati tak boleh nak proses banyak sangat.
Okey, seterusnya ialah yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang kelima dia akan memberi kesan kepada otak. Okey, bahan terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Hilang rasa malu, fikiran berselaru dan pergerakan menjadi tidak terkawal. Sukar menerima pelajaran, membentuk idea spontan, menumpukan perhatian dan membuat pertimbangan dengan teliti. Semakin banyak bahan terlarang dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sedarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Okey. Fungsi kesan yang seterusnya ialah sosial. Okey, tadi awak tengok dekat otak ni dia dah orang yang ambil bahan terlarang ni dia dah tak boleh nak buat keputusan dengan baik kan. Dia dah tak boleh nak berfikir, dia dah tak boleh nak fokus. Jadi dia akan memberi kesan kepada sosial, dia akan memberi kesan kepada mental dan emosi. Jadi apa kesan kepada sosial? Yang pertama dia akan hilang minat dan tidak pedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekeliling. Prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Tingkah laku dan sikap akan berubah daripada apa yang biasa diamalkan sebelumnya. Contohnya daripada seorang yang periang menjadi pendiam, tidak menghiraukan kesihatan diri sendiri, bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan keganasan dalam keluarga, lebih suka hidup menyendiri dan disisihkan oleh keluarga dan masyarakat. Okey, bila dia ada masalah dengan sosial, dia akan memberi kesan kepada mental dan emosi dia. Apa kesan dia? Dikenali sebagai kesan psikologi. Dia akan berasa seronok, dia akan berasa terangsang, dia akan berhalusinasi dan khayal. Okey, hilang kawalan diri dan pemikiran, tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara yang di luar batasan di khalayak ramai, merasa keluh kesah, gian dan amat menderita jika tidak mendapat bekalan bahan terlarang, boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi, mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Okey, jadi itu semua ialah kesan penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri. Okey, seterusnya kita akan tengok pula cara-cara macam mana kita nak menangani risiko ataupun kita nak mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okey, awak tengok dekat dalam buku teks kita ada 4 poin dekat situ. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Okey, secara umumnya yang pertama ni ialah apa yang diri awak perlu buat. Yang kedua ni ialah apa yang sektor pendidikan perlu buat. Maksudnya yang mendidik lah, sama ada sekolah ataupun agensi-agensi yang memberi pendidikan tentang bahan-bahan terlarang ni. Okey, yang ketiga ialah tentang keluarga. Apa yang keluarga perlu buat untuk menjaga ahli keluarga dia daripada terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okey, dan yang keempat ialah peranan kerajaan dan bukan kerajaan. Okey, kita tengok dulu yang pertama, iaitu apa yang diri awak perlu buat. Yang pertama ialah kesedaran diri. Maksudnya awak kena sedar dulu. Kesedaran diri merupakan aspek penting untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan bahan. Penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan dengan pemikiran yang rasional. Maksudnya diri awak sendiri kena faham bahawa penyalahgunaan bahan ni salah. Jadi bila awak sendiri dah faham, awak sendiri akan cuba mengelakkan diri daripada terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okey, yang kedua pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan murid. Pendidikan penyalahgunaan bahan pada dasarnya bertujuan mendidik, memberi maklumat dan membendung masalah ini daripada mengancam dan menggugat institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Macam apa yang saya sedang buat ni ialah saya memberi pendidikan tentang penyalahgunaan bahan. Jadi awak mendengarlah apa yang saya bagi didikan ni. Okey. Yang ketiga ialah hubungan keluarga. Hubungan kekeluargaan dan interpersonal memainkan peranan penting dalam memastikan ahli keluarga tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan. Sikap mengambil berat, bertanggungjawab dan penyayang serta komunikasi yang baik dalam kalangan ahli keluarga mampu mengelakkan diri dari risiko penyalahgunaan bahan. Maksudnya ahli keluarga sendiri kena support ahli keluarga dia sendiri.
Ahli keluarga kena sebut ahli keluarga dia sendiri. Okey. Maksudnya kalau awak nampak macam adik-beradik ke, mak ayah ke, ataupun keluarga awak siapa-siapa pun ada macam nampak ada masalah, dekati dia, tunjukkan kasih sayang dekat dia, tanya apa masalah dia, supaya dia rasa dia ada orang untuk berkongsi masalah, supaya dia tak mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah dia. Jalan lain yang kita maksudkan dekat sini ialah penyalahgunaan bahan lah. Okey, seterusnya yang terakhir, pihak kerajaan dan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta hebahan media sosial dan media cetak. Okey, ini apa peranan kerajaan? Okey, awak pernah tengok kan iklan dekat TV? Iklan dekat TV tentang penyalahgunaan, tentang penagihan dadah. Okey, itu antara langkah yang kerajaan ambil lah. Okey, seterusnya kita akan tengok pula faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, faedah-faedah dia. Okey, yang ni cikgu dia tanya dekat pelajar-pelajar dia. Okey, pelajar dia jawab, kita dapat mengelakkan diri daripada melanggar undang-undang yang mungkin akan menyebabkan kita dipenjara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan sihat dari segi mental dan emosi serta penampilan diri lebih kemas dan menarik. Yang ketiga, prestasi akademik juga akan lebih baik serta hubungan sosial dengan dengan rakan dan masyarakat lebih mesra. Status kewangan juga akan stabil serta dapat mengelakkan perpecahan keluarga. Yang terakhir, faedah yang terakhir, prospek pekerjaan juga lebih baik serta dapat menyumbang dan berjasa kepada masyarakat dan negara. Okey, jadi kita ada 5 faedah dekat situ. Jadi dia macam bertentangan balik kepada kesan tadi. Jadi awak tengok apa kesan dia kepada individu, keluarga dia, kepada emosi, kepada masyarakat. Jadi dengan cara tu awak boleh nyatakan faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.